Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nuril mudhibi linisyani binurih wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Terima kasih kepada penganjur seminar International Conference on Islam in Malay World. Hari ini alhamdulillah saya Nurdalillah binti Zakaria bersama dengan guru saya iaitu Prof. Madia Dr. Rahana Azhari akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Memahami Nilai Iman, Islam dan Ihsan dalam Menepani Cabaran Kontemporari. Terdapat 7 tajuk kecil iaitu berkaitan dengan pengenalan cabaran era kontemporari, yang ketiganya menepani cabaran kontemporari dengan pemantapan agama, yang keempat 3 prinsip agama, iman, Islam dan ihsan, yang kelima memahami nilai iman, Islam dan ihsan, yang keenam 10 ciri amalan beragama, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Menurut Ibn Sina, 4 keperluan manusia dalam kehidupan di dunia ini iaitu yang pertamanya keperluan kepada agama, yang keduanya adalah keperluan kepada sumber kehidupan, yang ketiganya keperluan kepada keluarga, dan yang keempat adalah keperluan kepada masyarakat. Daripada keperluan ini, untuk membina sebuah kebahagiaan, menurut Al-Farabi, seseorang itu perlulah melaksanakan amalan zahir, iaitu sebagaimana memperbaiki akhlak dengan sebaik yang mungkin, dan juga memperbaiki amalan batinnya, iaitu dengan melaksanakan tanggungjawab yang telah terpikul di bahu masing-masing. Terdapat cabaran era kontemporari, pelbagai cabaran dalam era kontemporari kini. Di dalam kertas kerja ini hanya akan menceritakan tentang berkaitan cabaran yang berkaitan keruntuhan nilai kemanusiaan. Di samping itu, daripada kemajuan teknologi boleh mengakibatkan jenayah yang berleluasa. Masyarakat juga terdedah dengan aliran pemikiran yang pelbagai, dan akibat daripada itu juga melahirkan ketidakseimbangan emosi sehingga menimbulkan masalah kecelaruan jiwa. Perkara-perkara ini hakikatnya telah pun dibincangkan oleh para ulama dan pernah pun menggelarkan sebagai zaman kesyahwatan, kerosakan dan kebendaan, dan ianya dibenteras dengan alternatif pentarbiahan tasawuf. Bagi menepani cabaran kontemporari dengan pemantapan agama, sebagaimana kita maklumi Islam tertegak di atas landasan yang kukuh, dengan adanya Al-Quran dan Sunnah. Manusia juga perlu memahami tujuan hidup di dunia ini, iaitu semata-mata untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat juga perlu kembali kepada agama. Dalam masa yang sama, antara cabaran yang berlaku adalah berkaitan dengan pola pendidikan yang kita hadapi kini, yang lebih mementingkan kepada perkara-perkara yang zahir dan meninggalkan kepada perkara yang berkaitan spiritual dan yang batin. Terdapat beberapa kajian yang telah membuktikan bahawa agama itu mampu menyelesaikan beberapa perkara-perkara yang menjadi masalah kini. Antaranya, dengan agama mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangga, permasalahan kesihatan, masalah kemurungan dan sebagainya. Timbul persoalan di sini, amalan beragama yang bagaimanakah yang mampu mencorak diri setiap individu Muslim? Dalam hadis ini menceritakan bahawa 3 prinsip agama iaitu iman, Islam dan ihsan. 3 prinsip ini sebenarnya adalah merupakan asas fardu ain kepada yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap individu Muslim yang mukallaf. Iman adalah berkaitan dengan akidah, Islam berkaitan dengan amalan zahiriah ataupun ibadah, dan ihsan adalah rasaan rohani yang merasakan bahawa Allah sentiasa menyaksikan dan mengetahui segala perbuatan, gerak hati yang dilakukan oleh manusia. Bagi memahami nilai iman, Islam dan ihsan, saya membawa contoh amalan ibadah solat. Di dalam ibadah solat terkandungnya 3 prinsip agama yang boleh diaplikasikan ketika melaksanakan solat.
Sewajarnya apabila kita menunaikan solat, kita akan meyakini bahawa solat itu merupakan satu tuntutan wajib. Jadi ia merupakan satu amalan fardu yang wajib dilaksanakan. Di dalam solat juga wujudnya rukun qalbi, ya, yang perlu kita meyakini wujudnya waktu masuk, kemudian apabila mengangkat takbir dengan niat dan sebagainya. Ya. Dari sudut zahiriahnya pula, itu dalam sudut Islamnya pula, aspek Islamnya pula, terdapatnya rukun fi'li, itu perbuatan-perbuatan di dalam solat. Begitu juga dengan rukun qawli, dengan bacaan-bacaan surah-surah dan Al-Fatihah. Seterusnya dari sudut ihsannya, perasaan rohaninya pula, terdapatnya adab batin dalam ketika melakukan solat. Kita perlu melakukan dengan khusyuk, mengingati, mengingat dan mengamalkan, merasakan kehadiran pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala ketika melaksanakan solat. Terdapat 6 elemen utama bagi memahami nilai iman, Islam dan ihsan. Yang pertamanya, setiap individu itu perlulah mempunyai ilmu yang berkaitan dengan agama, iaitu 3 prinsip asas agama tadi. Seterusnya, di dalam amalan beragama terdapatnya amalan zahir dan batin. Amalan zahir yang lahiriah dan batin yang berbentuk spiritual. Dalam amalan beragama juga wujudnya hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan makhluk. Seterusnya, terdapat dalam amalan beragama terdapatnya perintah suruhan dan tegahan. Selain itu, elemen yang kelima adalah amalan fardu dan sunat. Maknanya setiap amalan yang kita laksanakan itu bukan sekadar yang fardu sahaja, tapi digalakkan juga melaksanakan yang sunat bagi meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya, di dalam amalan beragama ini perlunya istiqamah, iaitu konsisten dalam melaksanakan sesuatu ibadat, agar dengan sifat istiqamah ini akan meraih ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 10 ciri amalan beragama iaitu yang terdapat di dalam suratul Ahzab ayat 35. Dalam kertas kerja ini memfokuskan 10 ciri ini yang boleh dijadikan sebagai amalan yang boleh dipegang oleh setiap umat Islam. Yang pertamanya al-muslimin wal muslimat, iaitu Islam. Yang keduanya iman. Yang ketiganya al-qanitin wal qanita, iaitu ketaatan. Yang keempatnya sadiqin, benar. Yang kelimanya yang sabar, kemudian khusyuk, bersifat dengan sedekah, berpuasa dan juga menjaga kehormatan. Dengan yang terakhirnya adalah zakirin, iaitu sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan melaksanakan 10 ciri ini, Allah telah menyediakan kepada mereka yang melaksanakannya ganjaran pahala dan juga keampunan yang tidak terhingga. Sebagai kesimpulan, dalam menepani cabaran era kontemporari, asas agama perlu difahami dengan sebaik-baiknya. Peranan ilmu bagi memahami dan menghayati perkara utama dalam prinsip agama perlu diutamakan untuk menjamin keutuhan ummah. Agama bukan sekadar amalan dan ibadah semata-mata. Ia merupakan sebuah aturan kehidupan yang telah disyariatkan sebagai panduan dan peraturan yang wajib dipatuhi. Dengan memahami dan mengamalkan nilai iman, Islam dan ihsan, seorang Muslim mampu menjadi kuat dalam menungkah cabaran kehidupan, sama ada sebagai individu, pekerja, ahli keluarga dan ahli masyarakat secara lahiriah dan batinnya. Pelaksanaan amalan beragama melalui rukun iman dan rukun Islam perlu dilakukan berdasarkan ilmu dan kefahaman serta keyakinan. Di samping itu, ia mestilah diiringi penghayatan berdasarkan rangkuman 3 dimensi agama, iaitu iman, Islam dan ihsan. Gabungan 3 prinsip agama ini mampu memberi kesan terhadap jiwa manusia dan dengan kesungguhan melaksanakannya mampu menyembuhkan jiwa yang sakit, mengeluarkannya daripada genggaman hawa nafsu dan merealisasikannya bersama rasa kemanisan dalam beribadah. Sekian, terima kasih.